Dah keluar ke recording ni? Okey. Okey. Alright, so untuk hari ni grup 6 daripada kelas C, grup Farahin, siapa lagi ahli grup dia? Lupa dah. Ada lagi 2 orang kan akan bentangkan electrolysis of molten lead bromide. Siapa yang ingat tentang molten ni? Molten ni dia sangat mudah. Dia adalah molten ni teacher tunjuk. Sebelum Farahin bentangkan tu teacher explain sikit lah. Mana okey. Ini teacher buka sikit nota, teacher explain dulu sebelum grup Farahin present. So kalau ingat electrolysis kita ada belajar dah, kita ada 2, satu untuk molten, satu untuk aqueous solution. So yang paling senang memang molten lah, sebab molten ni adalah metal yang dicairkan. Bila dia melt, kita tak panggil melted solid, kita panggil molten. So ions yang ada tu hanyalah ions daripada solid tu lah, contoh NaCl. So kita meltkan dia, so dia akan jadi molten NaCl kan. So dalam ni bila ada electrolysis tu dia akan pecah jadi ions kan. So ions apa yang ada yang dalam solid tu dia dalam solid yang dicairkan tu je lah. Na plus dengan Cl tu sahaja. Kalau aqueous dia ada penambahan ions kan. Dia ada tambah water H plus dengan OH minus. Siapa yang dah lupa tu, inilah yang kita belajar sebelum ni Okay, so itu molten. Tengok sini sikit. Ini kita tak guna lagi nota ni. Handout ni nanti akan datang. Tengok molten kat sini. Tengok sini. Ni leburan bahasa Melayu kan. Melted lah yang kita panggil sebagai molten. Molten PBr2 contoh. Okay, so bila dia dah jadi molten, ions yang ada dalam electrolyte ini adalah Pb2 plus dengan Br minus sahaja. So kalau ingat lagi electrolysis ni kita memang dah pakai electrode kan. Ada electrode kan. So satu ada anode, satu cathode, and then dia ada pakai bateri. Bila pakai bateri, anode yang biasa kita dengar sebagai negatif terminal, dia akan jadi positif. Lupa kot, ada yang lupa kan. So cathode yang asalnya sebelum kita banyak belajar, cathode ni positif terminal. Untuk electrolysis kita pakai negatif sebab dia ikut bateri. Bateri biasanya dia pasang positif terminal tu ke anode. Macam itulah. Okay, so bila kita tahu anode dengan cathode ni, positif dengan negatif ni, anode ni dia akan tarik negatif. Cathode dia akan tarik, since cathode ni dia jadi negatif terminal untuk electrolysis. So dia akan tarik yang positif ions. Ni yang jadi macam ni ni. Ni kita akan pergi balik. Ni nota yang teacher buat lah ni. Siap ada watermark lagi kan kononnya. Okay. So itulah sedikit sebanyak tentang electrolysis. Teacher recall balik. Dan grup Farahin boleh kot start. Okay. Farahin? Ya teacher. Tak. Okay. Siapa nak start? Okay, Assalamualaikum. So, eksperimen 6 ni kita nak tengok pas electrolysis of molten lead to bromide. So, aim of the experiment to study the electrolysis of molten lead to bromide. Materials, solid to bromide. Apparatus, kita perlukan spatula, ban sebenar, tripod stand, carbon electrode, crucible, pipe clay triangle, battery, connecting wires with crocodile clips, bulb and switch dengan emitter. So, procedure dia, fill crucible with solid lead to bromide until it is half full. And then, place crucible on top of the pipe clay triangle at the tripod stand. And ketiga, connect carbon electrode dengan bateri, light bulb dengan switch menggunakan connecting wire and crocodile clip. And then yang keempat, heat lead to bromide tadi until it melts. Lepas tu yang kelima, dip carbon electrodes dalam molten lead to bromide tadi. Yang keenam, turn on the switch. Yang ketujuh,
observe and record any changes that occurred at anode. After 5 minutes, turn off the switch. Lepas tu, tuang molten 2 bromide tadi into a beaker. And then observe substance that are formed at the cathode and anode. And then record the observation. Okay, so untuk prosedur ni dia bagi kita solid kan. So bagi solid kita kena melt lah, sebab itulah dia kita nak meltkan solid tu jadi molten, sebab tu dia ada heat kat sini. Ni heat. Tu. Okay, untuk kita kenapa dia kena maintain heat tu, sebabnya kita tak nak kalau kita heat sekejap sahaja nanti dia akan berubah balik jadi solid. Sebab itulah heating tu diperlukan sepanjang eksperimen tu lah, sepanjang proses tu diperlukan, kita perlu heat je biar dia maintain dalam keadaan molten lah, molten state. Okay, so seterusnya dia tak banyak sangat kan. Okay, pergi kat tabulations of data. Okay. Okay, kat anode ni kan dia positive terminal. So bromide ion dia akan pergi ke anode and then dia akan oxidize. So jadilah bromine kan. So observation dia kita nampaklah ada brown gas release. So inference dia cakaplah bromine gas is produced. Lepas tu kalau cathode ni pula negative terminal. So nanti korang jumpa grey solid form, iaitu dari dia punya lead metal deposited. Tu je. Okey, betul lah tu. So yang lain-lain hantar jawapan. Salin jawapan kan. Ni teacher explain sikit kenapa dapat brown gas, kenapa dapat bromine gas and so on tu. Okay, yang ni anode. So anode walaupun dia positive terminal untuk electrolysis tapi dia still undergo oxidation juga. Oxidation reduction tu tak berubah. Dia still lagi berlaku kat terminal yang sama. Anode tu oxidation, cathode tu mesti reduction. Cuma terminal tu je yang berubah. Anode tu jadi anode tu jadi positif, cathode tu jadi negatif. Yang efek dia adalah ions yang pergi kat dia tu. Anode ni positive terminal, so yang anions yang akan pergi kat dia tu lah. So since untuk electrolysis yang dia tarik adalah ions, so that's why half equations memang start dengan ions. Okay, nanti kita pergi kat revision tu nanti you akan nampak lah. So disebabkan ions yang ditarik, teacher pun tulis lah half equation start dengan ion. So kat sini anode ni oxidation kan. So dia akan jadi macam ni lah. Dari sini dah ion, sini mestilah molekul tambah 2E lah sebab oxidation kan, elektron berada pada belah kanan. So ini pula cathode reduction tapi cathode ni positive terminal. Cathode ni negative terminal, so dia akan tarik Pb2+. So reduction kat sini, so that's why dia jadi ni. Ni half equation. Bila kita buat half equations tu barulah kita boleh nampak apakah inference dia, apakah observations dia. So sini teacher ajar. Okay. So yang ini okay. Brown gas release. Okay, tengok pada setup tu ada tak? Ada gambar tak? Ada gambar okay, tak apalah. Inilah gambar dia. Okay. Okay, yang ini So since yang ini dia tarik ions, yang terhasil tu dia akan hasilkan gas. Bukan solution gas. Kat elektrod tu ada gas. So Br2 ni sebab tu cakap brown gas release sebab Br2 tu warna dia brown. Observation ni apa yang kita nampak lah. Kita jangan bagi tahu lagi apa benda tu kan. Apa yang kita nampak brown gas. Okay, so inference dia still sama, tengok pada hasil dia. Hasil dia adalah Br2. Bromine gas is produced. Okay, next. Pergi kat cathode tengok kat sini observations kita dapati dia menghasilkan ada solid yang form. So untuk kebanyakan solid kita akan cakap grey solid form. Kecuali kalau yang terhasil tu copper Kalau copper observation dia mesti brown solid deposited. Kalau metal-metal yang lain kita pakai grey solid form. Grey solid. Okay, Cu sahaja yang brown solid deposited tu lah ataupun brown solid form. Okay So ini grey solid. So inference dia kenapa? Sebab ni tengok pada hasil dia Pb. Ni Pb metal deposited. Betul lah tu? Okay, so operational definition ni biar teacher lah explain sebabnya operational definition ni kita tak terlalu tekankan lagi sebabnya tak buat eksperimen.
Okay, operational definitions. Inilah jawapan Group Farahim buat. Betul lah tu. Salin dulu, nanti dengar and then dengar apa yang teacher explain. So operational definition ni dia berkait rapat dengan step yang awak buat dalam eksperimen tu, sebab dia what you do, teacher pernah cakap pernah bagi tahu kan, what you observe. Lambat kan. Okay, so what you do tu penting kita ambil daripada step yang kita buat. And then what you observe tu apa yang kita tulis kat dalam data ni lah. Okay, so jawapan dia ini. Brown gas release at the anode. Okay, ni dia buat what you observe dulu. Okay, tak apa. Ataupun nak buat what you do dulu pun tak apa. Mana-mana. Janji dia ada dua ni. Okay, brown gas release at the anode and shiny grey solid deposited at the cathode. So itu apa yang kita observe. Okay, macam mana observation tu boleh keluar? Okay, ni lah. When carbon electrode that connected to battery are dipped into lead-2 bromide solid and then heated until melts. Yang ini memang teacher pause sekejap lah dulu. Kita jangan terlalu stress sangat dengan benda ni sebabnya pelajar dia tak buat eksperimen. Lepas tu macam mana dia nak tahu step tu kan? So you salin dulu jawapan tu Okay then. Alright, so boleh sambung discussion. Biar kawan-kawan pun salin. Okay, boleh sambung balik discussion. Teacher boleh dengar tak? Sorry? Boleh dengar tak? Okay, boleh. Teacher boleh dengar. Okay, question 1. State the name of the ion that move to the cathode and anode during electrolysis. Pb2 plus move to the cathode. Bromide ion move to the anode. Question 2. Write the half equation for the reaction at the cathode. At the cathode undergo reduction. Jadi elektron akan berada di sebelah kiri. Half equation akan jadi Pb2 plus 2E minus equal to Pb. Dekat anode undergo oxidation. Jadi elektron akan berada di sebelah kanan. Half equation akan jadi 2Br minus equal to Br2 plus 2E minus. 3. Identify the product formed at the cathode. At the cathode, produk dia akan jadi lead metal. Dekat anode akan jadi bromine gas. Question 4. Explain how the products at the cathode and anode are formed. Cathode, at the cathode, lead ion receive 2 electrons to form lead atom. Lead ion Pb2 plus undergoes reduction. Anode, at the anode, 2 bromide ions lose 2 electrons to form bromine molecule. Bromide ion Br minus undergoes oxidation. 5. Write the overall ionic equation that represent the electrolysis of molten lead bromide Pb-Br2. Pb2 plus 2Br minus equal to Pb-Br2. Okay, itu yang teacher ada betulkan tu. Ini equations dia sepatutnya Pb tambah Br2 kan? Teacher tak perasan kan? Sebab you combine half equations tu kan? Betul tak? Combine ini. Ni dapat Br minus. Sorry, teacher tak balancekan lagi. 2 tambah Pb plus dapat Br2 tambah Pb. Okay, yang lain semua betul. Cantiklah jawapan dia. Okay, minta salin jawapan Tak salin jawapan. Yang ini sebab dia type kan. So kalau dalam jawapan kena buat Pb. Sorry, ni bukan Pb2 tak. Macam teacher buat tu. Macam ni. Pb2 plus. Okay, dapat ni. Kenapa dapat sini Pb2 Yang inilah. Tengok yang inilah teacher buat. Ini.
Cuba tak rasanya tu. Okey. Nanti teacher dapat. Rasanya ini dah betul dah kan? Betul tak yang lain? Ya, teacher. Betul kan? Okey. Alright. So habis dah yang itu, as long as you dapat jawapan, nanti kita go through balik revisions tu, insyaAllah boleh buat insyaAllah. Okay, thank you Group Farahin, Nadira dan juga Emalin kan? Alright, so settle. So next class get ready untuk group 7 and 8. Group 7 and 8. Next Isnin depan pula group 5, group Akif, Haziq dan Syahira dan Alia tu. Group 5 dan group dia combine sekali dengan group Syakir, group 9. Okay, so next class 7 dengan 8, minggu depan Isnin 5 dan 9. Kita habiskan mana yang takat yang kita boleh lah nak habiskan semua macam mustahil sebabnya SPM-RSM tak lama dah, memang mustahil pun sebab terlalu banyak kan. Yang penting revision tu tajuk-tajuk yang penting macam redox dengan carbon compound tu teacher dah usahakan untuk ajar teknik menjawab lah. Okay, so ini adalah jawapan untuk homework yang hari tu. Sorry sebab semalam ramai yang hantar kan, tapi teacher tak respon. Selalunya teacher respon sekejap je kan. Tapi sebab semalam teacher on the way nak balik dari KL ke Kelantan kan. So sampai dekat maghrib macam tu, so teacher tak boleh nak go through satu-satu. So sebabkan itu teacher pun bagilah skema jawapan. You guys boleh tak snap gambar and then comparekan jawapan yang you hantar kat teacher tu. Siapa yang tak hantar lagi? Yes, ada yang tak hantar lagi. Better you hantar lah, nanti kalau tak nanti teacher apa nak record tu, teacher akan record pun, tengok balik Telegram siapa yang dah hantar, okay teacher tick. Selalu macam tu lah. Okay, ini untuk soalan 6. Kalau ada salah kat skema teacher ni tegur sebab teacher pun buat tadi. Okay, ini adalah soalan 15. Okay. Untuk soalan 15 ni, dia terbuka, dia soalan terbuka. Maksudnya dia kata method displacement. So cadangkan, dia kata cadangkan suitable example ini. Awak kena cadangkan apa-apa reactions yang berlaku displacement tu. So teacher pilih magnesium dan copper sulfate. So lain-lain jawapan pun boleh juga as long as displacement tu berlaku. Untuk awak explain lah macam yang teacher explain tu. Okay, ini yang jawapan teacher pilih. Sebab apa? Sebab magnesium boleh displace copper sulfate. Kalau nak pakai copper dengan Ag sulfate pun tak ada masalah. As long as displacement tu berlaku. Senang kita nak explain. Dalam 6 markah ni banyak benda kita boleh buat. Satu, awak pilih lah reaction siapa yang nak buat as long as displacement tu berlaku, and then awak buat terus half equations. Okay, satu benda yang teacher nak ingat, bila soalan terbuka macam ni, kita yang kena tulis kan. Dia bukan buat table untuk kita. Kat atas sebelum ni kan teacher yang sediakan table kan sebenarnya. Ikutkan soalan tu kosong. Tengok macam ni kan. Kosong sebenarnya ni, soalan dia macam ni je. Then dia bagi tahu ni. Yang ini teacher ajar cara nak menjawab. So nanti bila essay nanti awak, apa yang awak ingat tu awak praktis lah. Okay. Ni soalan terbuka macam ni lah selalunya. So yang ini bila nak buat half equations, tolong letak ni. Half equation oxidation. Sebutlah, jangan buat half equation saja. Okay, half equation reduction. Kena sebutlah. So pemeriksa akan nampak lah yang ni half equation untuk oxidation. Then betul semua tu. Alright, so yang ni pula. Okay, dari segi explanation, teacher pilih oxidation number. Kalau awak nak buat transfer of electron pun tak ada masalah. Okay, tak ada masalah sebab dia 6 markah. Kalau nak buat oxidation number dengan electron pun tak apa. Jangan buat sampai macam karangan sampai 20 markah tu kan. Mana-mana yang awak nak lah, oxidation number sahaja ke ataupun awak nak cakap pasal elektron ke. Okay, tapi yang penting awak kena bagi tahu siapa yang oxidation, reducing agent, itu kena bagi tahu. Ini. Okay, so ambil jawapan teacher dulu, nanti you compare dengan jawapan yang you hantar kat teacher tu. Okay, sebabnya kalau selalunya kalau sudah hantar teacher terus check, dia tak jadi banyak kan. So semalam tu teacher tak sempat nak tengok, so dia jadi banyak. So sebab tu lah teacher tunjuk terus skema jawapan dia. Okay, soalan 17. Okay, soalan 17 ni dia agak macam dia macam kebat juga. Dia buat macam ni kan. Okay, kalau pelajar dia tak mahir bab displacement ni, dia tak nampak apa yang berlaku dan dia tak tahu pun observations dia, apa keperluan dia bagi tahu.
Ada sebab kenapa dia bagi tahu observations tu kan. So larutan biru, sebab apa larutan biru kat sini? Sebab copper to sulfate. Copper to sulfate memang warna biru sebab dia ada copper dalam salt solution tu. And then dia kata berubah jadi colourless. Mesti bila berubah jadi colourless tu mesti copper tu keluar. So displacement occur tu sebab ada perubahan warna. Okay, pergi kat yang ini pula, tindak balas kedua. Siapa yang tak faham tu ambil jawapan teacher dulu. Okay, so metal yang ini lah, yang tindak balas kedua dia kata colourless jadi warna blue. Maknanya sekarang colourless sebab silver nitrate. So at the end tu dia kena dapat CuSO4. Sebab dia kata larutan tu tukar jadi warna biru. Kan awal-awal Ag nitrate. So dia bertukar jadi CuSO4. Macam mana nak hasilkan reaction macam ni? So you kena suggest lah metal apa yang masuk. So teacher pilih ikut reaction 1. Kalau siapa yang tak faham tengok jawapan teacher and then you try lah tanya kawan-kawan ataupun tanya teacher sendiri. Okay, ambil dulu ni metal M. Teacher ambil magnesium ataupun zinc. Apa-apa yang atas pada copper diterima lah. Kan? Yang masuk tu mesti more electropositive kan? So magnesium ke zinc ke, biasanya pakai magnesium, zinc ataupun aluminium. Yang sodium, potassium tu jangan pakai jangan pakai. Metal tu kita tak guna dalam lab. Sebab tu paling selamat magnesium, zinc ataupun aluminium. Yang paling famous magnesium dengan zinc sebab aluminium katanya observation tu tak nampak sangat. Tapi betul. Jawapan tu betul. Cuma jawapan akan jadi salah kalau awak gunakan K, Ca dengan Na. Ni tak pakai dalam lab sebab terlalu reaktif. Okay so gunalah ini magnesium and then copper sulfate. Okay, dia kata kan, pemerhatian kata biru berubah menjadi colourless. Betul lah ni, salt solution selain daripada yang ada copper mesti colourless solution. Yang copper sahaja, yang salt solution yang ada copper sahaja warna biru. Okay, then keluar, unit keluar. So dia minta apa? Ionic equation. So teacher buatlah half equations dulu and then overall equations ni ionic equations lah. So ini kalau ada tersalah mana-mana bagi tahu teacher takut ada tersalah mana-mana. Kat sini balancing tak buat ke? Ya. Afika nak tanya, macam mana kalau, sorry ganggu, kalau soalan nombor 15 tu kita nak buat table untuk nampak lebih kemas. Boleh. Dapat teacher waktu exam. Afika nak buat table Waktu exam. Sepatutnya memang table. Bukan maksud teacher lebih suggest awak buat table. Ni sebabnya teacher buat skema jawapan tadi. Dah macam dah terlambat dah teacher nak buat table. Macam tu teacher nak cepat. Sebab tu teacher buat dalam point macam ni. Tapi kalau korang buat dalam table lagi cantik. Lagi senang teacher nak tanda. Okay Alright, thank you teacher. Okay so table ni boleh buat macam ni lah. Kalau essay awak buat cantik macam ni memang bagus lah. Memang dia follow teacher lah masa revision. Ni. Okay yang ni teacher buat, ni pun boleh. Tapi teacher buat sebab nak cepat. Nak buat table lagi, dah buat cantik-cantik lah apa. Teacher macam trigger lah nak buat cantik. So tak apa buat macam ni ke, buat table lagi bagus. Memang pemeriksa memang banyak kali lah cakap essay, student better buat table sebab mudahkan side pemeriksa tu lah. Okay. Alright. Okay, seterusnya reaction kedua lah. Teacher pergi reaction kedua. Kenapa teacher pilih Cu? Sebab dia kata larutan tu daripada colourless jadi warna biru. So warna biru no choice lah. You memang kena ambil copper. Dia kena produk dia copper sulfate. Okay, daripada silver nitrate ni dia mesti jadi copper sulfate. Then mestilah metal yang dimasukkan tu copper. Okay, ini memang soalan ni perlu berfikir sikit lah. Kalau rasa mudah tu, kalau siapa yang rasa mudah soalan ni, yes, sudah mahir dah lah displacement ni. Okay, then buat half equation, tulis half equations oxidation, half equation reduction. Tapi kalau you buat table kat atas ni, buat macam ni tak ada masalah sebab kita tahu sini semua oxidation. Dia ada tulis kan? You ada tulis kan? Ni oxidation, kita tahu. Okay, practice lah. Practice Janji konsep tu terror dah, boleh insyaAllah. Okay, then homework lagi satu. Yang ni kan? Okay, salin lah. Yang ini pula melibatkan halogen. So halogen you kena hafal lah reactivity tu iaitu CBI sahajalah. Cl, Br dengan I tu kan. So siapa yang lagi tinggi boleh displace yang bawah lah. Tapi yang bezanya sekarang yang lagi tinggi ni akan undergo reduction. Sebab tu lah kat chlorine ni dia punya half equations dia reduction.
Sebab apa? Grup 17. Grup 17 semakin tinggi kedudukan dia ataupun semakin kecil saiz dia, kalau ingat. Ni lagi more reaktif kan kalau grup 17 kan. Sebab apa? Semakin kecil saiz dia, semakin senang dia nak tarik elektron masuk ke dalam shell tu. So yang ini lebih ni kan more reaktif ni. Maksudnya grup 17 dia lebih suka undergo reduction, tarik elektron masuk ke dalam shell dia. Okay, salin dulu jawapan snap dulu, and then kalau ada kekeliruan lagi kena refer teacher cepat-cepat jangan sampai teacher dah pergi sampai electrolysis, extraction semua tu baru nak cari teacher. Tak boleh lah macam tu Okay, habis dah. Kita pergi kepada handout yang baru. Kita dah move on dah. Okay, so ini tak ada. Okay. Kita sekarang nak pergi kepada tajuk yang mana kita menggunakan standard electrode potential. Okay. Okay ni. Alright, so this ni nota yang teacher bagilah sebelum ni. Kalau tak ada lagi, try lah scroll Okay, 1.2 kita, kalau perasan 1.1 kita tak ada guna apa-apa sebarang value tu kan. Kita duk cakap pasal apa? Pasal siapa yang more positif lah, siapa yang kedudukan tinggi, kedudukan bawah macam tu kan. So sekarang konsep dia sama, kita tetap juga nak tengok pada kedudukan tapi berdasarkan value, E0 value. Tapi sebenarnya mudah sangat mudah. Tak tipu, memang sangat mudah. Okay, so ini sekejap. Nak pergi kat mana sekejap teacher tengok dulu. Ni teacher nak pergi sini. Okay. Okay, kita recall balik apa yang kita dah belajar sikit kan kat sini kan. Kat sini, ni adalah page ni memang recall balik. So sebelum ni kita dah belajar tentang displacement of metal from its Sachs solution, tapi kita pakai ECS. Bila pakai ECS, kita gunakan word more electropositive tu ataupun less electropositive tu. Kita tak ada pakai value lagi kan untuk tengok displacement tu berlaku ke tak berlaku. Tapi sekarang kita dah boleh pakai E0 value tu untuk tengok reaction tu berlaku ke tak berlaku. Faham tak? Konsep dia sama je. Yang lagi tinggi kedudukan boleh displace, yang lagi bawah. Tapi sekarang kita pakai value pula. Okay. So value ni perlu hafal ke tak? Jangan hafal, just kena faham je. Kena faham sebabnya dalam exam dia bagi. Okay, ni kita fahamkan ni dulu. Okay, standard electrode potential tak ada lagi keputusan sama ada dia nak bagi sedebuk macam ni ataupun dia just pilih sahaja and then letak kat bawah soalan ke yang berkaitan kan. Tak pasti lagi, tak ada kata putus lagi. Setakat ni memang predictable sahaja yang akan diberi di belakang. Standard electrode potential tu tak ada kata putus lagi. Nanti apa-apa teacher bagi tahu Okey, macam mana nak baca standard electrode potential ni? Okay, pertama sekali macam tak apa jelas kan. Tak apalah, nampak kot. Dia susun macam ni tau. Oxidizing agent tambah elektron menghasilkan reducing agent. Maknanya kat sini ni yang sebelum elektron ni semua oxidizing agent. Okay, and then elektron, and then yang ini yang belah paling selepas arrow signs tu kan. Ini selepas ni mesti reducing agent. Dia susun macam tu. Penting ke tak? Bagi teacher penting. Sebenarnya kalau standard electrode potential ni setiap cikgu dia ada strategi dia. Dia ada cara dia lah. Tapi teacher dengan cara teacher. Okay? Dia follow cara teacher. Okay. Alright. So sebelum kita pergi kepada displacement berlaku ke tak dengan menggunakan E0 value ni, kita tengok dulu macam mana value ni boleh dihasilkan. Ini. Macam mana dia boleh dapat? So dia bandingkan dengan She standard apa tu? Mana she teacher? Standard hydrogen electron. Okay, kejap. Alright, so ini what is electrode potential bla 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 ni, kejap. Okay. Ini tak payahlah.
Ni tak payah. Alright Okay, standard hydrogen electrode ni. So standard hydrogen electrode ni dia guna untuk kita dapatkan inert value metal yang lain. Okay, so bila nama electrode potential, kalau belajar fizik kan dah belajar dah. Potential dia mesti melibatkan dua metal and then kita boleh baca bacaan ni, bacaan voltage ni. So yang dia letak kat sini adalah hidrogen, She. Kenapa dia letak hidrogen? Sebab electrode yang ada hidrogen ni dia boleh menghasilkan value zero. So bila ni zero, bila kita connect dengan metal yang lain, so dia akan hasilkan value untuk metal tu lah. Okay, andai kata She ni 0.5. So ni ada value 0.1. So ni 0.1 ni sebenarnya bukan value sebenar untuk metal ni. Okay. Sebabnya yang ni 0.5. Kalau She ni dia 0.0, maknanya value yang terhasil tu mesti nilai yang ni lah. Ini. Okay. Ada video teacher buat kalau try lah cari 1.2 kan video yang teacher pernah record. Itu lagi detail lah. Ini kan revision kan, teacher tak pergi satu-satu. Alright, tengok sini. So kita panggil She ni sebagai reference electrode. Okay, reference electrode. And then awak kena ingat, ini penting juga. Condition untuk menghasilkan She ni mesti ikut ni. Kalau tak, value dia akan jadi unstable. Dia kejap 0.01, 0.0. Dia akan ni. Untuk kita betul-betul dapat 0.00 tu, kena follow yang ni lah. Hafal je. Dia tak ada tanya lebih-lebih ini sahaja. Okay, platinum. Kita pakai platinum. Kita tengok sini. Platinum wire. And then yang ini, kenapa dia letak coated dengan platinum oxide ni, dia ada. Tiba-tiba dia ada kat sini. Kenapa? Ni electrode kan. So electrode dia letak lagi PT oxide ni, dia cover lagi PT oxide sebab dia nak lagi banyak permukaan yang boleh absorb ions H+ lah. Okay, and then dalam ni ada acid. Acid ni dia bagi H+. H+ ni semakin banyak H+ yang dia boleh serap, semakin mudah dia nak dapat 0.00 tu. Okay, sebab tu dia letak PTO ni. PTO ni dia nak untuk surface area of platinum menjadi lebih besar, so dia akan absorb lebih banyak H+. Tengok kat sini lah. Okay. Tapi setakat yang teacher pergi bengkel tu, dia tak ada tekankan kau pasal She ni, dia just cakap pasal ni je. Sebab ni kan syllabus baru kan. Soalnya apa poin-poin yang diorang bagi tu yang kemungkinan akan ditanya lah. So She ni dia tak banyak sangat cakap lah. Okay, so She ni kita gunakan untuk hasilkan standard electrode potential tadi tu lah. Semua yang ada value-value tu kan. So daripada She tu lah. Okay, dan kalau perasan kat sini ada penggunaan salt bridge kan. Contoh ni 0. 0, She kat sini. So kita nak tahu inert value untuk zinc. So dia pun connect lah dengan zinc. Bila connect dengan zinc dia menghasilkan value. Sebab tu inert value untuk zinc ni 0.76. Yang mana kita tak perlu hafal pun. Okay. So apa lagi dia nak bagi tahu ni, salt bridge. Salt bridge ni nanti akan ada dalam voltage cell selepas pada subtopik ni. Okay, penting tak tahu pasal salt bridge? Yes, memang banyak kali ditekankan. Okay, teacher nak bagi tahu ini salt bridge. Jawapan yang diterima yang ini dengan yang ini sahaja. Okay, ada satu jawapan yang ini daripada seorang adalah cikgu, dia tanya, boleh tak student buat macam ni? Dia tanya kat cikgu yang buat bengkel tu lah. Boleh tak buat to complete the circuit sahaja? Complete. Tak boleh. Dia mesti ada allow the movement of ions. Kena ada. Kalau complete the circuit saja tak boleh. Sebab dia macam ibaratnya litar. Sedangkan salt bridge ni dia menghubungkan ions. Okay, kalau tak ada salt bridge ni, ions ni akan berkumpul kat sini. Bila berkumpul kat sini dia akan kacau. So bila ada salt bridge ni, ions akan bergerak sana, bergerak sini, dia akan maintain lah. So dia tak kacau reactions yang ada kat sini. Okay, so ini jawapan yang tepat. Allow the movement of ions pun tak ada buat ini pun tak apa. Jawapan dia mesti ada allow the movement of ion through it lah. Sebabnya kita nak avoid pelajar buat jawapan complete the circuit. Sebab ini ada dalam buku reference book yang mana memang big no-no lah untuk jawapan skema SPM. Okay, kalau nak terror lagi boleh pakai maintain the electrical neutrality tapi kena sebut banyak ni.
So better lah yang ni allow the movement of ion through it. Okay, ada soalan tak setakat ni? Boleh? Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Boleh teacher. Kau tak ramai hari ni. Penat speaking tau. Aduh. Teacher pun tak perasan hari ni kelas L speaking test. Dia punya drag masa kan. Okay, yang ini teacher nak ajar dah. Nak start ajar cara nak baca Kita pergi kat sini dulu. Nak cari soalan sebenarnya. Dia kata kejap contoh ni. Okey. Alright ni dalam buku teks. Teacher ambil dalam buku teks. Dia kata macam mana nak baca standard electrode potential ni melibatkan reactions antara magnesium dengan silver. Okey So still lagi kita kena berpegang kepada konsep reactions akan berlaku kalau ada redox reactions. Maksudnya kena ada yang reducing, kena ada yang undergo reductions, kena ada yang undergo oxidation. Okey So ni kena dengar betul-betul Reaction akan berlaku. Reaction occur if reactions tu between strong reducing agent with strong macam mana aku agent tu? Strong oxidizing agent. Ni macam mana ni nanti teacher ajar jangan risau. Strong. Ini je yang akan berlaku. Dia kena strong dengan strong. Kalau strong dengan weak, reactions tak akan berlaku. Kalau weak dengan weak lah, displacement ke apa-apa reactions tak akan berlaku. Redox reaction tak akan berlaku. So macam mana nak tengok strong dengan strong oxidizing dengan reducing ni? Okay. Dia tengok kat sini, contoh dalam buku teks dia bagi reactions berlaku tak antara magnesium dengan silver ni. Okay, kita tengoklah. Sekejap teacher tengok balik. Adakah clear dia punya soalan ni? Ataupun teacher nak tukar yang ini, yang gambar ni. Baik teacher tukar gambar ni. Okay, sorry Gini, dia kata gini. Adakah, kita pergi kat sini, adakah berlaku reactions antara copper dengan AgNO3? Okay, kalau kita dah belajar masa kat displacement tu memang akan berlaku kan. Sebabnya copper ni, kita tengok, kalau kita tengok ECS, kedudukan copper lagi tinggi daripada silver. Kita tahu benda tu berlaku. Kita tahu. Okay, so kita akan buat sini. Cu nitrate lah kan. Tambah Ag. Okay. Apa beza ECS yang displacement yang kita belajar sebelum ni dengan yang ini? Mesti akan pelajar akan tanya kan. Beza dia hanyalah satu ada inert value, satu tak ada inert value. Okay, kalau dalam soalan, dia just bagi reaction macam ni sahaja. Tapi dia tak ada bagi pun pasal inert value. So you akan explain pasal ECS. Copper is more electropositive than silver that. So copper can displace silver from silver nitrate bla 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 lah. Okay, kalau dia bagi inert value, you kena cakap pasal inert value tu. Ni kena take note So dalam kalau kat bawah tu tiba-tiba dia cakap inert value kan, inert value of Cu kan. Ni mesti kena cakap pasal value inert lah ni, tak boleh cakap pasal ECS. Okay, follow dulu. Okay. So, ini yang teacher bagi tahu sama ada soalan dia nak bagi sedebuk satu page SEP tu ataupun nak bagi kat bawah soalan macam ni. Tu tak ada kata putus lagi macam mana dia nak buat. Tapi inert value dia akan bagi dalam bentuk apa tak tahu. Okay. Alright, so yang ini pada dasarnya pada basically you tahu reaction tu berlaku, tapi macam mana nak baca kalau dia bagi inert value ni? Tengok si teacher bagi tahu dah, kalau inert value dia mesti strong dengan strong kan. So macam mana nak tahu dia strong dengan strong? Kita tengok sini. Okay. Tengok belah ni. Okay, belah ni kalau ingat balik standard electrode potential tadi dia susun macam mana tadi? Oxidizing agent tambah elektron dapat reducing agent kan? Okay. Wah, ni. Okay kan. So, yang belah paling kiri ni merujuk kepada oxidizing agent. Okay, yang belah paling kanan ni merujuk kepada reducing agent. Sama ada dia strong ataupun tidak ataupun weak je. Okay, tengok balik kat standard electrode potential ni macam mana nak tengok. Okay. Okay, kalau ke atas,
Okay, strength as reducing agent increases. Maksudnya ke atas ni oxidation lebih cenderung untuk berlaku lah. Reaction tu lebih, contoh kan, nilai dia makin ke atas, so dia lagi suka untuk undergo oxidation. Kalau nilai tu semakin ke bawah, dia strength as oxidizing agent tu meningkat, maksudnya reduction. Okay, tengok value dia. Kalau semakin ke atas, dia semakin negatif. Kalau semakin ke bawah, dia semakin positif. Okay, maknanya kalau awak tengok nilai tu, yang mana yang more negatif, dia mesti oxidation. And dia mesti strong reducing agent. Kalau nilai dia ke bawah dan nilai dia sangat positif lah, lagi positif, so dia adalah strong oxidizing agent yang akan undergo reduction. Okay, kita tengok dulu, takut ada yang dah blur tu. Okay, tengok nilai ni. Okay, antara copper dengan Ag, yang mana lagi more positif? Okay, jawab soalan teacher. Yang mana more positif inot dia? Ag, yes, Ag. Okay, maknanya Ag ni dia lagi cenderung untuk undergo reduction. Tapi siapa? Ni. Ini. Tengok sini. Kan disusun oxidizing agent dengan reducing agent kan. Kita tengok inert value dia positif kan. So yang ini mesti akan undergo reduction. Tapi siapa? Siapakah oxidizing agent dia? Okay, tengoklah pada susunan dia. Dia susun oxidizing agent, electron dengan reducing agent kan. So reducing oxidizing agent dia yang inilah. Jangan pilih Ag. Ag ni adalah reducing agent yang lemah. Faham tak ni? Sekejap, takut dah confuse kan. Okay. Teacher bulat kat sini sebab teacher nak cari siapa yang undergo reduction. Okay. Untuk kita tahu siapa undergo reduction, dia mestilah nilai inot dia positif. Okay. Kita tahu dah kat sini merujuk kepada half equations Ag. Okay. Tapi siapakah yang bertindak sebagai oxidizing agent? Tengok susunan tadi, susunan SAP ni dia susun macam ni. Oxidizing agent tambah electron dapat reducing agent. So, yang inilah oxidizing agent. Okay. Yang strong dengan weak tu macam mana? Inilah. Ag ni strong oxidizing agent. Nanti kita akan buat lagi latihan. InsyaAllah lagi faham. Okay. Kalau copper ni apa? Copper ni, copper 2 plus ni oxidizing agent juga. Tapi dia weaker. Weaker oxidizing agent. Okay. So, reactions ni kan melibatkan copper dengan Ag nitrate kan. Okay. So, kita tahu yang ini inert value dia lagi positif. So, betul lah. Yang inilah. Strong oxidizing agent. Nanti kita akan pergi lagi kat latihan lain kalau ada rasa blur sikit tu. Okay, ni pula. Okay, pergi kat sini. Sini kawasan reducing agent. Kan ni kawasan reducing agent. Tapi adakah dia strong, adakah reaction ni melibatkan strong oxidizing agent ataupun weaker? Tengok. Okay, tengok. Kalau oxidation dia inert dia mestilah less negatif ataupun more negatif, less positif ataupun more negatif. Inert dia ni lagi more negatif. More negatif daripada inert ini kan. So ini copper ni dia akan undergo oxidation. Tapi siapa agent dia? Tengoklah pada susunan SCP tu. Inilah. Ini. Inilah strong reducing agent. So bila strong dengan strong, maka displacement tu akan berlaku. Okay, kita pergi kat yang lain pula sebab teacher rasa ada yang keliru. Okay, kita tengok sini pula. Okay, kena ingat displacement kalau gunakan inert value, kita kena pastikan yang terlibat sebagai agent tu mesti strong oxidizing agent. Satu lagi mesti strong reducing agent. Kita tengok kat example yang ni, kedua pula. Adakah displacement berlaku? Tengok sini. Okey. Kalau kita tengok ECS, yes, dia tak berlaku sebenarnya sebab ni copper ni lagi rendah kedudukan dia kan daripada magnesium. Okay, so dia akan cakap no reactions lah. Tak adalah no displacement berlaku lah. Kenapa? Okay, kenapa kita nak check berdasarkan kalau dia bagi inert value tu maknanya awak kena cakap pasal
inert value lah. Ni teacher tak bagi tahu lagi cara nak explain, teacher nak bagi faham konsep dulu. Tapi mungkin blur lagi tu kan. Tengok sini. Okay. So tengok nilai inert value, kita tengok dulu siapakah yang more positif yang ini. More positif. Okay, kalau more positif ni akan undergo reduction kan. Okay, reduction kita kena pastikan dia strong oxidizing agent. Okay, adakah reaction ni melibatkan strong oxidizing agent? Tengok. Sini kan, sepatutnya kita tengok sini kan. Cu2 plus ni kan. Okay, tapi kita guna Cu. Maknanya ni bukan. Sini. Okay, sini ni adalah weak reducing agent. So ni reaction tak berlaku ni sebab dia tak pilih ni, Cu2 plus ni. Okay, pergi sini pula, magnesium. Okay, magnesium. Magnesium ni, kita tengok inert value dia negatif kan, dia more negatif. So dia kena undergo oxidation. Tapi oxidation hanya akan berlaku kalau dia strong reducing agent. Okay, tengok kat sini. So ini Mg kan. So Mg ni kan adalah ionic compound kan, dia Mg2 plus kan. So ni dia reaction ni melibatkan Mg2 plus dengan Cu. Okay, so Mg2 plus ni adakah dia strong oxidizing agent? Tak, Mg2 plus ni adalah weaker reducing agent sebab sini. Aduh aku pening dah. Mg ni sorry. Mg agent tambah elektron dapat reducing agent. Ni. Sekejap ada yang PM kata teacher saya pening. Tak apa. Okay, so tengok sini. Sini Cu dengan MgNO3. So sekarang ni yang terlibat dalam reaction half tu kan, Cu dengan Mg2 plus kan. So dalam yang ni, dalam half equations yang dia bagi ni, yang terlibat dalam reactions ni dengan Cu kan. So kita check adakah Mg2 plus ni strong. Kalau kat sini strong oxidizing agent lah kan. Okay, tak. Sebab strong oxidizing agent, nilai dia kena more positif. So yang more positif adalah Cu2 plus. So ini adalah weaker oxidizing agent. OA teacher buat. Okay, ini pula Cu kan. Okay, kita pilih Cu. Adakah Cu ni strong reducing agent? Tak. Ni weaker reducing agent. Sebab nilai dia positif. Inilah. So Mg2 plus dengan Cu2 plus dua-dua weaker. Bila dua-dua weaker, reaction tak akan berlaku. Okay. Sebelum teacher pergi kat tempat lain, teacher nak awak angkat tangan dulu siapa yang keliru. Angkat tangan je, tak payah open mic. Siapa yang dah faham, siapa yang tak faham dia angkat tangan. Tak ada pun. Ambil lah yang tu. Okay, siapa tu? Ifah. Lagi? Yang lain faham ke? Afika boleh? Afika ada? Ada teacher. Afika faham ke? Boleh put sikit-sikit. Boleh, okey tak apa. Yang tak faham tu okey. Ada dah tangan-tangan dia Okey dia tak ingat dah tu. Alright. Sekejap teacher nak pergi cari contoh dulu. Tak mau contoh ni agak ni. Sekejap teacher cari contoh kejap untuk awak. Ke yang ini contoh yang mudah-mudah dulu. Yang ini okey tak? Okey, kita try pergi kat sini dulu. Okey. Ni kita tinggalkan sekejap. Ni dalam buku teks semua ni. Semua dalam buku teks.
Tapi kalau pelajar baca sahaja dia tak faham tau. Sebab tu teacher kena guide. Okay. Okay, kita pergi kat latihan ni dulu. Latihan 32 ni untuk kita clearkan apa yang teacher explain kat sini. Jangan rasa stres sangat. Okay. So ingat balik SEP. Okay, dia susun macam mana? Dia susun SEP ni yang ini Yang ini. Inilah SEP. Dia susun ni. Tengok mana yang 1.2 tadi. Yang mana ini ni. 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 Susunan dalam SEP ni disusun oxidizing agent tambah elektron dapat reducing agent. Okay. So yang belah-belah ni semua oxidizing agent. Yang belah-belah ni semua semua reducing agent. Tapi yang membezakan dia sama ada dia weaker ataupun dia stronger. Okay. Kalau nilai dia semakin ke bawah, kalau dia more positif, inok dia more positif. Okay, dia akan jadi stronger oxidizing agent. Okay. Tapi yang belah ni je. Alright. So kalau ini pula, kalau nilai dia semakin tinggi, inok value dia akan jadi stronger reducing agent. Yang mana dia lebih suka undergo oxidation. Ni reduction. Okay. So teacher nak ajar teacher macam mana pun teacher takkan lepas awak. Maksudnya teacher nak faham part ni dulu. Tak faham memang teacher akan bagi faham sampai faham. Okay, dengar. SEP teacher salin balik. Oxidizing agent. Dia susun macam tadi kan? Oxidizing agent, reducing agent. Okay. Reaction hanya akan berlaku kalaulah yang ini strong. Belah ni. Yang ini pun strong. Okay, kita tengok kat sini. Tengok sini Okay. So yang ini kita tengok yang ni kita nak latihan 32 ni dia nak suruh kita cari siapakah stronger oxidizing agent dan siapakah stronger reducing agent. Latihan ni dia nak bagi pelajar kenal dulu siapa strong. Bila dia dah tahu siapa strong, dia akan boleh buat macam ni lah yang ni. Dia boleh faham yang ni, insyaAllah. Kita tengoklah macam mana, faham ke tak? Ni. Okay, awak kenal dulu siapa yang strong. Okay, kita tengok kat sini dulu. Kat sini. Belah ni teacher bagi tahu belah ni adalah oxidizing agent. Kan, oxidizing agent. Tapi macam mana kita nak tentukan dia strong ke tak? Dia kena nilai dia more positif. Dia kena more positif. Sebab tadi kan teacher tunjuk tadi kan semakin menurun nilai dia jadi makin positif. Makin positif dia akan jadi strong oxidizing agent. Okay, kita tengok sama ada Cu2 plus ke Zinc2 plus. Kita tengok nilai dia. Yang mana more positif? Kerina. Yang mana more positif Kerina? Kerina boleh respon kat teacher? Ada tak tu? Ifah ada Ifah? Ifah? Ada teacher. Okay, yang mana inok value yang lagi positif? Copper. Copper, yes. Okay. Copper. Okay. Tapi kita nak tengok sini copper. So antara ni yang mana strong oxidizing agent? Copper lah. Copper tu plus ni. Sebab ni kan belah oxidizing agent kan. Ni kan belah oxidizing agent kan. Kalau makin nilai dia more positif, dia akan jadi strong oxidizing agent. Okay, adakah Zinc2 plus ni strong? Tak, sebabnya nilai dia sangat negatif. Bila sangat negatif, dia lagi kat atas ni kan. Dia duduk atas lah, maksudnya Zinc duduk atas ni. Zinc2 plus duduk atas ni, copper duduk sini kan. Kita tengok ni lah. Ni. Kita tengok sini. Hari ni kita belajar tentang SEP je. Baru kita pergi voltage cell Okay ni. Mana zinc? Ni zinc.
Kita tengok belah oxidizing agent je sebab kita nak cari siapakah strong oxidizing agent. Okay, ni mana Cu? Ni Cu. Okay, siapa yang strong oxidizing agent? Cu lah sebab dia duduk di bawah dan nilai dia more positif daripada zinc tu plus. Kenapa bukan sini strong oxidizing agent? Sebab susunan ni. Oxidizing agent semua merujuk kat pertama ni. Reducing agent semua merujuk kat yang paling kanan tu. Okay. So ini adalah strong oxidizing agent. Okay, ini zinc ni apa? Zinc ni weak lah. Weak oxidizing agent. Sebab belah paling kiri semua merujuk pada oxidizing agent. Sama, cuma yang bezanya sama ada dia weak ataupun strong je. Nak tahu dia strong ataupun weak, kita tengok nilai inert value dia. Kalau inert value dia makin positif, maknanya dia akan jadi strong oxidizing agent. Kalau dia inert value dia more negative, so dia akan jadi weak oxidizing agent untuk belah ni. Belah ni. Okay. So itulah cara nak cari strong oxidizing agent. Okay. So jawapan dia akan jadi, sebab tu jawapan dia copper 2 plus. Kenapa dia tak pilih Cu? Sebab Cu ni reducing agent. Tengok, awak kena hafal susunan ni. So nak cari oxidizing agent, tengok pada belah paling kiri sahaja. Kiri sahaja, and then tengok pada inert value dia. Siapa yang more positif tu dia akan jadi strong oxidizing agent. Okay, kita tengok kat sini pula. Nak cari siapakah strong reducing agent. Okay, strong reducing agent. Kita kena tengok belah ni. Sebab susunan SAP ni, reducing agent duduk kat sini. Selepas pada ni kan, half equations elektron ni. Ni, belah paling kanan adalah reducing agent. Tapi yang bezanya strong dengan weak. Okay, kita nak cari siapa yang strong strong reducing agent. Kalau reducing agent, kalau strong reducing agent, nilai dia kena sangat negatif. So kita bandingkanlah inert value dengan ni. Inert value yang mana lagi negatif? Yang inilah. Negatif 0.6 negatif 0.76. So dia milik zinc. So adakah yang ni? Ni bukan, ini bahagian oxidizing agent. Sekarang teacher minta reducing agent, tengok pada belah ni sahaja. Okay, tapi siapa yang strong? Yang inilah. Kenapa dia strong? Sebab nilai dia negatif. Kalau negatif kan teacher bagi tahu kan, kalau semakin negatif nilai dia semakin ke atas. So makin ke atas dia akan undergo oxidation. So sebab tu jawapan dia sini zinc. Okay, teacher nak tanya lagi. Siapa yang tak faham lagi setakat yang teacher explain ni? Ifa faham dah? Teacher nampak Ifa kat tangan tadi. Ifa faham dah teacher. Ifa faham dah. Karina boleh jawab tak Karina? Karina tak boleh buka mic. Dah faham ke? Boleh. Boleh sikit-sikit? Boleh faham. Boleh faham. Okey, tak apa. Tak apa Teacher. Ada. Ya, sorry. Sorry ganggu. Kiranya reaction akan berlaku antara strong dengan strong. Kalau strong betul. weak ataupun weak dengan weak takkan berlaku kan teacher? Takkan. Sebab dia keupayaan dia nak lepaskan elektron dan menerima elektron tu sangat lemah. So dua-dua tak boleh nak buat apa. Dua-dua akan termenung kat situ. So no reaction. Faham tak? Lagi satu, faham? Kalau betul ke kalau saya kata kalau simbol dia negatif, kita kata dia negatif. Kalau simbol dia positif, kita kata dia positif. Bukan. Sorry, bukan. Positif maksudnya strong. Faham. Oh, awak tengok pada ni kan. Kalau dia negatif, okey. Kalau dia bagi nilai inert value dia macam ni, tak ada masalah. Memang negatif tu dia akan jadi strong oxidation semua tu lah. Okay, dia akan bagi satu contoh yang dua-dua positif. Contoh teacher bagi. Dia akan bagi sini 1.36. Okay, atas tu mungkin plus 0.34. Ini yang kena tengok juga tu. Kita tak boleh nak cakap positif, negatif tu juga. Awak kena tengok siapa yang tinggi nilai dia, mestilah dia lagi positif kan. Siapa yang rendah sikit nilai dia, dia mestilah ke arah negatif. So yang ini akan undergo oxidation lah. Okay. Alright. So sekarang pukul 1 dah kan? Okay teacher. Terima kasih. Kita akan fokus kat sini dulu sebelum teacher pergi kat voltage cell. Sebab benda ni asal-asal ni mudah. Cuma kita nak bagi pemahaman pada pelajar tu, dia nak kenal-kenal dengan ni. Itu yang part susah.
Dan to be honest teacher dah sertai banyak bengkel. Alhamdulillah lah, rezeki teacher lah tu. Ramai kan cikgu-cikgu kata dia orang sangat penat ajar tajuk ni. Tapi itulah, bagi teacher okey je, cuma agak penat tapi teacher positif je lah. Boleh, belajar boleh. Okay Alright, so kita pergi kat contoh lain pula. D dengan E ni. Okay, teacher nak tunjuk. Okay kita belajar dulu nak kenal strong dengan strong. Strong oxidizing agent, strong reducing agent. Kita pergi kat D. Okay, D, tengok belah ni. Kita nak tahu reactions kan dia memerlukan strong dengan strong. Itu tak apa lagi. Tak payah lagi Kita just belajar dulu nak kenal strong oxidizing agent dengan strong reducing agent. Displacement ataupun reaction berlaku ke tak tu biar dulu. Okay. So ini dulu. Okay. Oxidizing agent yang manakah yang strong? Kita kena tengok kepada nilai inert value. So ni obviously kalau more positif dia akan jadi strong oxidizing agent. So ini yang refer kepada siapa ni? Fe kan? So yang mana? Fe3+. Kenapa ni bukan Fe2+? Sebab Fe2+ ni duduk dia kat reducing agent. Okay, so tak boleh pilih dah dia sebagai strong oxidizing agent. Oxidizing agent mesti ada pada belah kiri ni. Mesti. So strong oxidizing agent dia adalah Fe3+ lah. Ataupun nak buat dalam bentuk ayat, buat iron 3 ion. Iron 3 ion. Macam tu nak sebut dia Okay. Ini apa? Ni weaker oxidizing agent. Okay, pergi kat sini pula. Okay. Soalan minta kita cari strong oxidizing agent pula. Strong reducing agent pula. Okay, reducing agent duduk belah paling kanan. Okay, tapi siapa yang strong? Tengok pada inert value. Kalau dia negatif, so dia adalah kalau dia negatif dia akan undergo oxidation kan. So negative inert value ni refer kepada half equations yang ni kan, PB punya kan. So siapakah yang akan bertindak sebagai strong reducing agent? Belah ni. Ni. So PB lah. Kenapa bukan PB2+? Sebab PB2+ ni duduk sebagai oxidizing agent. Dia adalah weak oxidizing agent. Ini adalah strong reducing agent. Ni apa? Fe2+ ni apa? Ni adalah weak reducing agent. Apa-apa pegang kepada ni, cara susunan dia dan juga inert value tu. Okay, teacher buat lagi last. Buat lagi. Siapa yang dah mahir tu awak dengar boleh ajar pada kawan-kawan. Kalau korang kan, kalau rasa tak faham dalam kelas teacher, tanya teacher ataupun tanya dalam grup tu, kawan-kawan ada kan. Okay, ni pula E. Okay, tengok sini. Nak cari strong oxidizing agent. Okay, terus pergi kat belah paling kiri. Okay, then belah paling kiri sama ada Cl2 ataupun Ca2 plus. Siapa yang strong kita kena tengok pada inert value. Kalau dia more positif, dia akan jadi strong oxidizing agent. So siapa? Positif ni refer kepada half equation Cl kan. So Cl2 lah. Cl2 lah kat sini. Strong oxidizing agent. Okay, kita cari pula siapakah yang akan bertindak sebagai strong reducing agent. Kita tengok nilai dia. Inert value dia negatif kat sini. Negatif ni merujuk kepada equation calcium. Okay, calcium. Okay, so ni lah. Inilah belah reducing agent dan dia adalah strong sebabkan nilai inert dia sangat negatif. So ini adalah dia Ca. Itulah jawapan dia. Okey, kita pergi balik kat sini. Okey, pergi balik kat sini. Boleh, semua orang boleh cuma kena fokus lah. Kita nak buat balik, macam padam semua, kita nak buat balik. Sekejap padam dulu. Teacher nak ulang balik ini. Sorry pada yang dah faham tu tak apa, dah masalah. Janji semua kita nak pastikan semua kawan-kawan faham. Nanti tak adalah nanti rasa ada masalah sebab bagi teacher redox you boleh score. Teacher harap boleh score lah, boleh score. Walaupun orang kata susah ke apa tak apa. Student saya boleh macam itulah. Bismillah, okay? Pergi kat sini. Alright, so again teacher buat dulu. Half equation. Adakah soalan ni dia tanya, adakah reactions antara copper dengan Ag nitrate ni boleh berlaku?
Okey, pada awalnya awak tengok pada ECS kan, awak tahu dia berlaku. Okey, tapi kita nak explain dari segi in terms of inert value tu. Ini dengar, teacher nak ajar cara nak explain dalam bentuk ayat. Okey. So tengok sini. Ini melibatkan, kita tengok agent kan, kalau nak cari agent, reducing agent ke oxidizing agent kan kita kena tengok reactant kan. So ini Cu. Okay, ni kalau awak tak pasti kan, nitrate ke Ag, nitrate ke Ag, awak tengok kat sini. Dia bagi Ag ni, so Ag ni lah. So siapa ni yang akan bermain peranan ni? Ag plus, sebab dia kan salt solution, dia dalam bentuk ions. Ag plus. Okay, so tengok sini. Dia pun bagi inert value kat kita. So kita dapati yang terlibat dalam reaction ni Cu ni dengan Ag plus ni. Okay, tadi teacher tak bagi tahu kan, teacher lupa step yang ni. Cu sebab dia metal, kenapa Ag plus yang terlibat? Sebab dia ionic compound. So since kita nak Ag saja, so dia jadilah Ag plus. Okay, so dalam inert value yang dia bagi tu, kita bulatkanlah Cu dengan Ag plus yang terlibat dalam reaction ni. Okay, and then kita kena tentukan dia adakah dia strong oxidizing agent ataupun strong reducing agent. Okay, kita nak cari siapa? Kita nak cari oxidizing agent dulu. Tengoklah teacher start belah kiri. Okay, oxidizing agent dia mesti nilai dia more positif, dia akan jadi strong oxidizing agent. Okay, tengok ni lah, ni yang teacher bagi tahu ni. Kalau nak kata negatif tu terus oxidation tak apa, tak ada masalah kalau dia bagi inert value dia negatif, satu positif. Tu obvious. Tapi sekarang ni dua-dua positif. Dua-dua positif, awak kena carilah nilai yang paling besar ni, dia mesti more positif. Okay, dia more positif maknanya dia akan undergo reduction lah tu. Okay. Alright, so teacher nak cari, teacher nak check sama ada Ag plus ni, kan kita dah bulatkan Ag plus kan? Kan, yang ni kan, adakah dia strong oxidizing agent? Okay, check lah. Okay, yes, sebab inert value dia more positif. Inert value yang more positif ni refer kepada equation Ag. Okay, so nya Ag plus ni strong oxidizing agent. And then Ag plus ni memang terlibat dalam reaction ni. Sebab kan tadi teacher dah bulatkan Ag plus. Okay, yes ni. Tengok sini pula. Ni strong. Okay, ni pula. Kita nak cari, kita nak check Cu ni, adakah Cu ni strong reducing agent. Okay, tengok inert value dia. Inert value dia less positif ataupun dia nak ke arah more negatif lah sebab nilai dia lagi kecil daripada 0.8 kan. Okay, so yes, dia adalah strong reducing agent. So ni displacement berlaku lah. Displacement berlaku. So macam mana kita nak explain? Tengok sinilah. Okay, yang pertama. Cu atom, dia cakap apa ni? Inert value of Cu is less positive than inert Ag. Okay, tak apa. Cu atom is stronger reducing agent compared, okay, tengok sini. Dia nak cerita pasal stronger reducing agent kan? Sebab tu pakai ini. Cu atom is stronger reducing agent than compared to Ag atom. Okay, nak cerita pasal oxidizing agent, you kena cerita yang ni antara dua ni, compare antara dua ni. Kalau reducing agent, compare antara dua ni. Okay, ni kita cerita dulu pasal reducing agent. So kita compare antara copper dengan silver lah. Okay, copper atom is stronger reducing agent compared to silver atom. So Cu atom has greater tendency to lose electron compared to, yang ini tak perlu pun tak apa. Tapi you kena cakap Cu atom undergoes oxidation. Okay, kita cakap pula ini pula. Pasal oxidizing agent pula yang melibatkan Cu2 plus dengan Ag plus. Okay, cakaplah sini. Inert value of Ag plus is more positive than inert value of Cu2 plus ion. So, sebabkan dia more positive, that's why Ag plus ion is stronger oxidizing agent compared to Cu2 plus ion. So, yang inilah Ag ni lagi tendensi untuk menerima elektron tu lagi tinggi. So, Ag plus ni akan undergo reduction. So, since dia melibatkan strong dengan strong, so displacement berlaku. Okay, ni last. Nanti kita try buat latihan nak habiskan kelas. Okay, ni kenapa reactions ni tak berlaku? Okay, Cu tambah Mg NO3. Kita check. Okay, ion apa yang terlibat sebagai agent? Okay, Cu is Cu lah. Kan? Cuma kita tak tahu dia strong oxidizing agent ke strong reducing agent ke, kita memang tak ada idea lagi. Kita just
tunjukkan dulu apa yang terlibat. CU lah. Okay, ini sama ada Mg ataupun nitrate, tengok pada ni equations dia. Dia tulis Mg kan. So mestilah Mg nitrate ni tak ada kesan lah tu. So Mg apa? Mg2+. Kenapa? Sebab dia bukan exist as a atom ataupun molekul, dia adalah ionic compound. So dia adalah bentuk ions lah, sebab tu Mg2+. Okay, so awak pun bulatkanlah Mg2+ dengan Cu yang terlibat dalam reactions ini. Tapi kita kena tentukan adakah Mg2+ dengan Cu ni strong dengan strong. Okay, so tengok sini. Alright, teacher nak tentukan dulu sama ada Mg2+ ni strong ke weak oxidizing agent. Oxidizing agent. Okay, tengok pada nilai. Oxidizing agent dia mesti lagi more positif kan. Okay, kita tengok nilai inert value untuk magnesium. Ni negatif ni. So bila dia negatif kan, dia duduk kat atas kan. Bila dia lagi negatif, so dia bukan strong lah ni. Dia adalah weaker oxidizing agent. Siapa yang strong? Inilah copper lah, copper 2+ ni. Sebab apa? Nilai dia lagi positif. Positif kan makin ke bawah kan. Ni adalah strong. Tapi masalahnya Cu2+ tak terlibat dalam reaction ni. Strong oxidizing agent. Okay, ni Mg2+. Mg2+ adalah weaker oxidizing agent. Ni pun kita dah tahu dah reaction tak berlaku. Okay, kita tengok pula. Adakah reducing agent dia strong? Tengok. Ni Cu kan yang terlibat dalam reaction ni kan? Okay. Cu ni kalau dia nak jadi strong, dia mesti inert value dia negatif. Tapi terang-terang kat sini inert value dia positif. So bila inert value dia positif, dia akan jadi weaker reducing agent. Sebab dia positif. Kalau ni siapakah strong reducing agent? Mg lah. Mg, tapi Mg tak terlibat dalam reaction ni. Yang terlibat Mg2+ kan. So yang ini dengan yang ini. So weaker dengan weaker tak jadi reaction dia. Okay, macam mana nak explain? Macam ni. So nak explain macam ni. Okay, kita nak cerita pasal siapa dulu? Nak cerita oxidizing agent dulu pun boleh, reducing agent dulu pun boleh. Kalau nak cerita, kalau dalam jawapan ni dia cerita pasal reducing agent dulu kan. Dia nak cerita reaction tak berlaku sebab apa. Okay, cakap gini. Inert value of copper is more positive than inert value of magnesium. Sebab apa dia nak cakap pasal reducing agent, so kita bincangkan yang ini. Sebab tu inert value of copper is more positive than inert value of magnesium. So copper atom, since dia lagi positif kan, so dia jadi weaker reducing agent compared to Mg. Sebab reducing agent ni nak jadi strong reducing agent, dia kena nilai inert dia lagi negatif. Tapi Cu ni pula nilai inert dia sangat positif kan, 0.34 tu. That's why dia jadi weaker reducing agent. That's why dia tak boleh undergo oxidation. Okay, kita pergi tengok sini pula. Ni dia nak cerita pasal oxidizing agent. So bila nak cerita pasal oxidizing agent, you kena fokus kat sini. So you kena compare Cu2+ dengan Mg2+ je lah. Okay, so inert value of Mg2+ ion is more negative than inert value of Cu2+ ion. Okay, disebabkan nilai inert value of Mg2+ ni sangat negatif, so dia tak boleh jadi reducing agent. Dia sangat lemah untuk jadi oxidizing agent. That's why dia weaker oxidizing agent, sebab nilai dia lagi negatif daripada nilai inert value untuk copper 2+ tu. Okay, so Mg2+ tak berlaku reduction. Sebab dia weaker dengan weaker memang takkan berlaku reaction. Okay, so nak bagi faham kan? Sabar. Teacher pernah suruh awak buat ni. Awak try buat self ni walaupun awak tahu jawapan dia ada kan. Try dulu buat ini. Teacher nak tengok jawapan awak. Hantar bila? Next class boleh tak? Sebelum next class boleh tak? Boleh, teacher. Cuba buat itu. Walaupun awak ada jawapan, awak tengok jawapan tu. And then try lah buat, nanti insyaAllah faham. Sebab teacher tak boleh nak pergi kat sini lagi ni. Kat sini. Tak boleh nak bincang lagi. Sebabnya ada yang tak clear lagi dengan konsep tu. So tak nak try lah buat ini. Self 1.2. Okay. Ada soalan tak? Susah ke? Teacher tanya random lah. Imani boleh jawab teacher tak? Respon kat teacher. Imalin ada? Imalin Aisyah? Ajak nama. Imalin ada kat sini?
Ada teacher. Imali macam mana rasa? Rasa susah ke? Tak berapa faham lagi? Dah boleh faham dah teacher. Oh boleh dah? Boleh dah? Syahirah? Syahirah yang mana? Syahirah kelas C. Sebab tadi dia angkat tangan tadi. Syahirah ada? Ada teacher. Macam mana Syahirah rasa? Boleh dah teacher, macam dah jelas dah. Oh, dah nampak dah? Okay, kita tanya last Izzah. Okay, thank you. Izzaham ada Izzaham? Izzaham ada? Dia tak respon pun. Last kali teacher nak tanya Razik Aiman. Jarang sebut nama Razik. Razik okey tak Razik? Razik, cepatlah. Razik ada tak tu? Afif Jazimin. Aduh, teacher sebut nama aku lah. Afif? Ya, teacher. Afif rasa macam mana? Tadi Afif angkat tangan tadi kan? Still ada masalah lagi tak? Ni kata ada yang tak faham sikit, ada yang faham. Ada yang faham sikit, okay, tak apalah Okay, tak apa, thank you. Okay, apa nak kena buat, awak tolong buat 1.2 ni, tolong fahamkan. And then kawan-kawan boleh tolong kawan-kawan yang lain. Kalau still tak faham, nanti rujuk pada teacher Okay, itu sahaja untuk kelas hari ni. Minggu depan, next class tolong group berapa tu? Group 7 dengan 8. 7 dengan 8 and then next class teacher nak terus pergi try buat latihan ni. Sebab plan teacher minggu depan nak masuk voltage cell dengan electrolysis. Alright? Okay, itu sahaja untuk kelas hari ni. Thank you semua. Assalamualaikum. Thank you teacher. Thank you teacher. Okay. Thank you teacher. Okay.